Hai you all. Okey, hari ni Cik Imah cuba tunaikan permintaan Hadizah. Dia cakap dia nak belajar buat leher sampan. Macam mana tu leher sampan? So Cik Imah akan tunjukkan you all macam mana nak buat leher sampan, leher bot, leher kapal layar. Macam-macam lah leher you all buat. Cara dia senang je, step dia senang je. Biasa kalau kita belajar tu kan, mula-mula part yang paling susah tu mesti leher kan. Macam mana nak buat bentuk leher yang cantik? Macam mana nak buat? Sebenarnya cara dia senang je. Step dia memang senang ya. You all tak payah nak pusing sangat fikir kan. You all tengok je macam mana Cik Imah akan terangkan dengan lebih detail. Okay, so lepas ni mana-mana you all akan faham macam mana kita nak buat leher pelbagai bentuk. Macam-macam bentuk kita boleh buat menggunakan kain pelapik gam. So untuk leher bulat, you all boleh pakai piping kan untuk jahit. Senang sangat kalau leher bulat. Kalau leher kurung, you all boleh jahit guna lace. Betul tak? Semua tu step tu Cik Imah ada share dah. So untuk leher pelbagai bentuk ni pun Cik Imah ada share juga. Tapi mungkinlah korang ada yang tak berapa faham ke, ada yang baru join kan. So Cik Imah akan tunjukkan lah. Mula-mula sekali kalau kita nak buat leher yang pelbagai bentuk ni, ikutlah bentuk apa. Bentuk love ke, bentuk apa ni, kotak ke, bentuk bucu ke, bentuk V ke, bentuk bujur sirih ke. Kita perlukan kain gam. So kain gam ni Cik Imah cakap, kalau Cik Imah lah, Cik Imah suka pakai yang paling nipis. Sebabnya dia lebih memeri. Macam kalau kita jahit tu kan, kita boleh sambil tarik dia, untuk bagi dia sampai kan. Kita boleh adjust dia sebab dia agak memeri sikit. Jadi so Cik Imah suka guna yang paling murah dan juga paling nipis ni. So Cik Imah akan ajarkan step yang paling mudah dan paling simple lah. Macam you all pernah tengok kan baju-baju ready made, baju-baju kat butik yang siap letak name tag macam ni, dekat apa ni, dekat leher tu kan. So you all pun boleh buat. So kita kena buat cantik lah bentuk dia kan, betul tak? Macam mana nak buat? So Cik Imah akan tunjukkan dekat you all. Untuk Hadizah nak belajar leher sampan. Leher sampan ni dia sebenarnya dia lebar ke sini. Lepas tu yang bawah ni dia pendek je. Macam tu. So step dia Cik Imah dah susun. So yang ni bahagian belakang, ini ialah bahagian hadapan. Macam mana kita nak potong dia? Okey, kalau biasa standard lah. Standard kalau macam baju dewasa kan. Sini ke sini ialah 2,5 ya. Kalau badan kecil, dia 2 inci ataupun 21/4 lah kalau badan kecil. Okey, standard 2,5. So untuk leher sampan ni dia lebar tau. Dia lebar, dia dalam 3,5. Okey lah. Dalam 3,5 ni lah. Ataupun 4 inci ke, macam tu. Dia lebar. Lepas tu dia bawah ni kecil je. Bawah dia turun dalam 3 inci. Okey. Lebar contohlah kan. Contohlah Cik Imah tanda ni. Bahu dia 16, 8. So turun 1 inci kan. So untuk yang ni ke sini ialah 4 inci lah. 4 inci. Dia lebar. So kalau tak nak lebar sangat, buat 3,5 pun okey dah. Okey, Cik Imah buat 3,5 lah. Tapi dia bergantung dengan lebar bahu juga. So kalau macam ni 16. So lebar dia dalam 4 inci lah. Cantik untuk leher sampan ni. Kalau apa ni, bahu dia kecil, contoh bahu dia 14 ke kan, 14 ke 15 ke, you all boleh buat 3,5. So bahu dia lebar, Cik Imah buat 4 inci lah. So turun dia adalah 3 inci. Dia pendek saja Dia tak apa ni? Dia tak luas bahagian depan sebab dia bahagian dia lebar untuk leher sampan lah. So kita akan bentuk lah bentuk sampan tu. Okey, Cik Imah dah potong dah leher sampan kita. Ni lah bentuk leher sampan. Okey, Cik Imah cuba letak dekat patung leher sampan ni dia berbentuk lebar dia lebar, lepas tu kat sini dia pendek sikit. Dia bentuk sampan lah. Kalau perhatikan bentuk sampan macam ni. Dia lebar.
So lebar ni pun boleh adjust lah ikut lebar bahu korang. Kalau bahu korang agak lebar, lebarkan lagi. Tapi dia punya ni ke sini standard 3 inci lah. Dia tak apa ni? Dia tak luas kat bawah ni. Dia sempit kat sini, lepas tu dia lebar. Bila kita nak start lakar untuk apa ni? Leher biasa, kan? Lebar dia standard 2 inci setengah lah, kan? Lepas tu you all boleh lakar lah. Apa-apa bentuk yang you all nak. Bentuk leher. Contoh yang ni macam ni. Okey, yang ni leher V macam ni. Sini 2,5, sini you all agak lah. Nak banyak mana, kan? Nak buat bentuk, kan? Macam ni. Leher bujur sirih. Macam ni. So, macam ni nak buat unik sikit. Buat leher macam ni. Ikut kreativiti kita. Kita nak bentuk macam mana. Yang tu macam contoh-contoh lah. Lakaran untuk korang nak buat apa ni? Pelbagai bentuk lah. Apa ni leher. Yang tu semua atas kreativiti you all lah. Ni contoh lah Cik Ima nak tunjuk. Okey. Yang ni contoh leher V. Okey. Leher V. Okey. Leher macam baju kebaya, kan? Macam ni. So yang ni leher bujur sirih. Betul tak? Leher bujur sirih. So yang ni leher yang you all nak pakai apa? Inner kat dalam, kan? Nak buat apa ni? Kreatif sikit, kan? Kreatif sikit leher you all ni. Semua tu ni kreatif sikit lah, cik. Macam ni, kan? Nampak? Cima pegang sikit. Okey, leher macam ni. Leher yang berliku-liku. Ikut atas kreativiti you all. You all boleh bentuk macam-macam bentuk leher. Macam yang siapa ni? Siapa nama? Minta nak leher sampan, kan? Leher sampan yang macam Cik Mah ajar tadi tu lah. Leher sampan ni dia lebar. Ni belakang. Ni. Okey, ni leher sampan. Ni bentuk leher sampan. Okey? Macam tu. Kita boleh buat ikut kreativiti kita. So, kita nak apa ni? Iron kain pelapik gam. Macam mana kita nak apa ni? Nak buat kain pelapik gam, kita nak jahit pada baju supaya kemas dan cantik, nampak baju tu macam butik. Okey, Cik Mah akan tunjuk kat you all. Untuk korang buat kain pelapik gam, korang ambil kain pelapik ni, korang lipat dua lah. Kita tinggal tekap sahaja. So, ambil lah bahagian depan ni. Okey, bahagian depan pun you all lipat dua macam ni. You all letak elok-elok macam ni. Dekat kain gam ni, kan. So, kita susun dia. Okey, ni bahagian depan. Dan yang ni pula bahagian belakang. Okey, kita dah susun dia. So, you all boleh tekap, tekap bentuk dia. You all boleh lukis dengan pen. Bentuk dia. Okey, you all tekap. Termasuk dekat bahagian ni. Bahagian ni lah kita tekap. Sama juga bahagian depan ni. Cuma beza dia bahagian depan ni dia tak ada belah. Yang bahagian belakang ni kita akan belahkan dia lah sebab dia dua keping, kan. Terbelah macam ni. Ada zip, kan, nak pasang zip. Beza dia gitu je. So, kita boleh lukislah bentuk yang kita nak. Contoh kalau leher you all leher V ke, you all ikutlah bentuk V. Ikut yang mana-mana bentuk dia yang kita dah design atas apa ni? Atas pola kita tu. So, kita boleh buka. So, kita dah nampak, kan? Dah nampak, kan? So, untuk bahagian depan ni standard lah. You all boleh ambil basi dia nak besar mana. Contohlah, you all nak letak dalam 2 inci setengah. Okey, 2 inci setengah, Kita buat basi depan ni kita buat 2,5. Contohlah, 2 inci pun boleh. Contoh kita buat 2,5. So, you all ambil lah. Ikut je basi dia ni 2,5. Macam ni, 2,5 lah keliling. Macam tu. So, you all okey. Kita ambil yang bahagian depan ni, basi dia 2,5. So, yang bahagian tepi ni pun 2,5 juga. Bahagian belakang ni, kan. Okey, bahagian belakang ni, tepi dia kita buat 2,5 juga. Sama dengan ni. Nanti kita nak cantum bahagian belakang dengan depan. Okey, kita tanda 2,5.
2,5. So untuk bahagian ni, bahagian zip ni korang boleh buat lebar bila lebar ni dia nampak lebih kemas dan eksklusif sikit. Kita nak buat lebar mana agak-agak korang lah nak buat 5 inci ke. Kita buat 5 inci lah. Okey, kita belakang ni kita lebarkan sikit, buat 5 inci. 5 inci. Cuma pastikan yang ni sama dengan yang ni sebab dia nak apa? Nak sambung, nak cantum nanti kan. So kita boleh ukir lah dia. Bentuk mana yang cantik untuk apa ni? Untuk kita punya pelapik ni. So Cik Ima dah lukis dah macam ni. Nampakkan bentuk dia macam ni. So kita potong je lah. Kita potong bentuk dia yang kita dah lukis tadi. Kita tinggal potong sahaja. So Cik Ima potong dulu. So inilah hasilnya yang kita dah potong. So ni bahagian depan dia macam ni. Kan? Dia macam ni bahagian depan. So bahagian belakang dia 2 keping macam ni. 2 keping ya. Sebab ni kita ada zip. So kita iron lah dekat kain lebih dia tadi. Kita iron dulu bagi lekat dan kita jahit tepi keliling ni. Kita iron bagi lekat dekat kain. So kita jahit tepi. Jahit tepi keliling ni. Bahagian dalam tak perlu jahit tepi. Bahagian ni ya. Sini pusing. Kita jahit tepi yang ni pun sama. Kita jahit tepi sini semua keliling. Bahagian sini, bahagian keruk je kita tak jahit tepi. Okay you all. Ni yang pelapik yang kita dah gosok dan juga jahit tepi lah. Ni bahagian depan. Dan ni pula bahagian belakang. Okay. So untuk sampel ni Cik Ima dah siap-siap dah jahit zip dia. Cik Ima nak tunjuk macam mana kita nak pasang bagi kemas. So untuk pelapik ni kan, kalau kita nak bubuh tanda nama lah, contohlah kita nak bubuh kita punya brand, you all boleh jahit siap-siap lah dekat pelapik ni. Sebab bila kita dah cantum nanti susah kita nak jahit. So kita jahit siap-siap lah kita punya brand dekat pelapik belakang. Okay you all, kita nak jahit pelapik. So kita start dengan bahagian depan dulu lah. Okay you all nampak kan? Bahagian depan ni jangan cantum bahu lagi ya. Kita jahit pelapik dulu. So ni bahagian luar. Okay, ni pelapik kita. Ni bahagian luar, ni pelapik kita. So kita cantum dulu. Kita tak perlu cantum bahu lagi ya. Kita cantum pelapik dulu. Untuk leher. Okey, kita jahit je ikut bentuk dia. So, sambil jahit boleh samakan teruslah. Kita nak buat bentuk leher yang cantik ya. So dah jahit bahagian depan ni. Kita snap Kita snap. Kita snap dia punya basi ni, kita snap semuanya. Kita snap lah sikit-sikit dia punya basi ni. Supaya kita punya bentuk ni cantik. Kalau tak snap dia tak cantik Okay you all, ni yang kita dah jahit tadi, pelapik dia kan, yang bahagian depan. So kita dah snap. Kita boleh pusing macam ni untuk jahit ni tindih kasih. Kan nampak ni, kita tolak ke tepi dia punya basi, tolak gini. So kita jahit tindih kasih lah pada bahagian pelapik ni supaya pelapik kita kemas. Okey. So untuk bahagian depan dah siap jahit. Kita nak jahit bahagian belakang pula. Okey, yang ada zip. Okey, ni bahagian luar lah. Bahagian belakang yang ada zip. So untuk zip ni biasa Cik Ima, tengok
Cik Ima buang dia sampai sini. Cik Ima buang dia sampai sini. Sampai dia punya apa ni? Atas ni. Sebabnya supaya zip kita rapat. Dia tak ada lebih. Cik Ima suka potong dia punya ujung tu. Okey, kita nak jahit kain pelapik ni bahagian belakang. So kita cantum lah. Kita cantum dia dulu. You all boleh cantum dulu. So lepas cantum, lepas cantum kita snap. Sama juga macam bahagian depan. Lepas cantum kita snap dia punya basi. Supaya bentuk dia cantik. Dia punya basi ni kan. Kita snap lah. Supaya bentuk dia cantik. Lepas tu kita jahit tindih kasih juga. Bahagian belakang. Okey, kita jahit tindih kasih. Pada bahagian pelapik lah. Okey, you all nampak macam ni kita dah jahit tindih kasih dia, dah cantum, snap, lepas tu kita jahit tindih kasih. Lepas tu ni kan kita jahit tadi. Okey. Macam ni lah. Macam ni kan. So kita nak matikan dekat bahagian ni zip ni. Kita nak matikan bagi dia lekat. So kita kena tukar tapak lah. Kita tukar tapak sebelah supaya kita matikan dia tu jadi rapat. Kita nak pelapik kita kemas kan. So kita kena buat yang terbaik lah. Okey. Nampak ni? Ni tapak sebelah. So kita jahit dia. Kita matikan tu rapat lah. Kita boleh rasa kita boleh rasa kan. Okey. So nampak macam ni. Kita dah matikan dia punya ni kan. So kita snap lah. Kita snap dekat bucu ni. You all nampak ni. Bucu ni kan. Supaya bentuk dia cantik. Kita snap dia. Snap dia sampai hujung pun tak apa. Snap dia macam ni. Supaya bentuk dia cantik. Nampak? Kita snap dia macam ni supaya bentuk dia cantik. So yang ni tebal sangat, kita boleh buang lah. Kita boleh buang sikit. Jadi macam ni. Kalau tebal sangat tak lawa sebab kita nak terbalikkan dia. So kita dah snap dah sampai bucu. Lepas tu kita buang macam ni. Dia punya basi. So kita boleh terbalikkan dia. Nampak, kita terbalikkan dia. Okay. Terbalikkan dia. Ya. Boleh congkel dengan jarum lah. Congkel-congkel sikit dengan jarum. Okey. Macam ni pun dah rapat dah kan. So kalau you all tak nak rapat, nak apa ni? Tak nak rapat macam ni kan? Nak jahit banyak sikit ke? Pun boleh juga. Nak jarang sikit ke? Boleh juga. Cik Ima rasa kalau rapat dia kemas lagi. Okey dah. Nampak dia rapat macam ni. So nampak kan? Kemas macam ni. So kita boleh cantum lah. Nampak ni. Yang bahagian bahu tadi kan? Bahu depan dengan bahu belakang kita boleh cantum. Cik Ma tukar tapak jap. So kita boleh cantum lah dia punya bahu. Bahu belakang dengan bahu depan kita boleh cantum.
Kita cantum dulu pelapik kan, depan belakang kita cantum, lepas tu baru cantum bahu. So bila kita cantum bahu ni, tulang sama dengan tulang lah. Tulang sama dengan tulang. Barulah dia cantik Okey, tulang sama dengan tulang. Lebih kurang macam ni lah tulang sama dengan tulang. So nanti kita boleh terbalikkan dia macam ni. Okay you all, kita dah apa dia? Dah sambung bahu kan? Okay, dah siap lah. Lepas tu kita kena gosok lah. Kita kena gosok lah kita punya tulang ni, pelapik kita ni. Sebelum kita sembat, eloklah kita apa ni? Gosok dulu. Bagi bentuk dia tu cantik. So kita gosok-gosok lah dulu kan. Apa ni, kita punya pelapik ni bentuk dia bagi cantik kan. So you all, masa korang pasang tu pastikan sama lah. Lari sikit tak apa. Pastikan tak nak lah pendek sebelah ke apa kan. Sama juga. Belah atas ni sama, belah bawah ni pun sama. Samalah. Double check lah. So kita gosok dulu pelapik kita bagi cantik. Lepas tu baru kita sembat dia. Okay you all, kita punya pelapik kita dah pun siap. Okay, nampak? Sangatlah kemas ya. Okay, kita boleh buka bahagian dalam. Kita tengok. Nampak kan? Okay, ni bahagian belakang. Ni bahagian depan. Okay. So, boleh tengok. Dari luar macam ni. Macam ni. So, ni bentuk sampan lah. Macam yang siapa kakak yang minta tu kan. Siapa nama. So kita boleh tengok bentuk sampan dia macam ni. Nampak bentuk sampan. Okay. Ni bentuk sampan Okay, ni di bahagian depan. Okay. Ni bahagian belakang. Dia agak luas Bentuk sampan ni agak luas. Tapi dia punya sini pendek dia tak luas. Dia luas, dia lebar saja. Dekat depan ni dia tak luas. Ni bentuk sampan lah. So, itulah step yang Cik Imah boleh share lah. Kita nak jahit pelapik dengan kemas. Itulah step dia. You all tengok macam baju butik kan. So, lepas ni siapa yang nak jahit bagi cantik baju tu boleh ikut step ni lah. Okay. Cara jahit pelapik dengan kemas. Okay, bye.